Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi, kita bersua lagi pada kali ini insya-Allah. Sama-sama kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5, tajuk Nabi Muhammad Pemimpin Agung, bahagian yang kedua. Baik, insya-Allah kita teruskan pada sesi yang lalu. Sama juga kita, marilah kita membaca untuk mendapatkan ilmu insya-Allah. Sama-sama kita lihat buku teks, muka surat, buku teks pendidikan Islam tahun 5, terbitan dalam bahasa dan pustaka pada muka surat 166 insya-Allah. Sama-sama kita baca dan hayati. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita tentang kaum musyrikin Makkah dan golongan Yahudi sedang membuat persediaan menyerang negara Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara bersegera mengadakan mesyuarat bagi membincangkan strategi mempertahankan Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Dalam mesyuarat tersebut, Salman Al-Farisi telah mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling negara Madinah. Cadangan Salman Al-Farisi diterima baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cadangan itu daripada seorang rakyat biasa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama penduduk Madinah memulakan proses panggilan parit. Memulakan proses penggalian parit. Proses penggalian menjadi lebih lancar dan mudah apabila mereka bersemangat setelah melihat kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Kita lihat seterusnya pada muka surat 167. Sama-sama kita baca lagi. Apabila musuh telah sampai ke Madinah, mereka gagal memasuki dan tidak dapat memulakan serangan kerana terhalang dengan parit yang dalam dan besar. Ini menyebabkan mereka mengepung sekeliling Madinah. Akibatnya penduduk Madinah kekurangan makanan. Sebahagian golongan Yahudi Bani Quraizah mula berpihak kepada musuh. Keadaan ini menegangkan lagi situasi di Madinah. Pada suatu malam, berlakunya angin kencang sehingga menerbangkan khemah, haiwan ternakan dan peralatan musuh. Kejadian ini menyebabkan musuh lemah semangat, lalu mengambil keputusan mengakhiri peperangan dan pulang semula ke Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sangat bersyukur di atas pertolongan yang Allah kurniakan kepada mereka. Baginda selaku ketua negara memutuskan agar golongan Yahudi Bani Quraizah yang belot dihukum dengan hukuman yang setimpal. Begitulah kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat dalam menangani sesuatu masalah. Baginda sangat bijak mengatur dan melaksanakan strategi, berbincang sebelum membuat sesuatu keputusan, dan tegas serta adil dalam memberikan hukuman. InsyaAllah kita teruskan ke muka surat 168. Teliti dan hayati, iaitu iktibar daripada kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Kita ambil iktibar, kita contohi, ikuti apa daripada kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dan meningkatkan amalan kebaikan dalam kehidupan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cara hidup Nabi Muhammad SAW merupakan model terbaik kehidupan yang diridai Allah untuk kita contohi. Yang ketiga, pemimpin Nabi Muhammad, pemimpin hendaklah mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan orang yang dipimpin. Seterusnya yang keempat,
mengambil kira pandangan rakyat. Yang kelima, tegas dan adil dalam menangani sesuatu masalah. Dan akhir sekali yang keenam, mencontohi akhlak dan kepimpinan Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupan kita, insya-Allah. Rumusan di sini, kawan-kawan, marilah kita menunjukkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW dengan mencontohi kepimpinan baginda dan mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan, insya-Allah. Baik, sama-samalah kita murid-murid sekalian sentiasa mengulang kaji buku Pendidikan Islam tahun 5, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain masa dan lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.